Didik TV KPM. Kita sedang belajar topik pembiakan bagi mata pelajaran sains. Bersama-sama dengan Cikgu Azlina, jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey Nisa, kita tahu bahawa bayi akan berada dalam kandungan ibu dia selama 9 bulan. Ya. Okey. Jadi 9 bulan kita nak tahulah sebenarnya bagaimana kedudukan bayi dalam kandungan. Baik, kan? ya. Biasanya dia ibu cakap, oh dah menendang. Dah menendang. Macam mana sebenarnya dalam kandungan ni? Okey. So hari ini kita tengok inilah keadaan bayi dalam kandungan pada masa hampir proses melahirkan. Baik. Jadi kita nak tengok sekarang ialah apakah nama-nama bahagian yang ada bersama-sama bayi ni. Baik. Okey. Jadi kita tengok slide kita. Kita ada placenta. Kita ada placenta. Okey, mungkin bahasa Melayu biasa kita panggil istilahnya lain lah. Ya. Kita ada placenta, kita ada tali pusat. Ni bahagian-bahagian yang penting ni untuk perkembangan bayi ni. Placenta, tali pusat, fetus semua orang boleh kenal lah. Fetus tu bentuk bayi itulah. Okey. Kemudian ada amnion. Cuba tengok amnion tu yang mana satu tu? Amnion. Amnion ialah kantung. Okey. Kemudian dalam amnion tu ada bendale amnion dan bayi ni semua berada dalam dinding uterus. Yang mana persenyawaan tadi menempel pada dinding uterus. Jadi kita nak lihat apa fungsi setiap satu ni. Setiap kejadian Tuhan ni mesti ada sebab dia. Apa fungsi semua ni? Kenapa bayi ni nak ada dalam pundi, nak ada dalam bendale. Okey, kita lihat satu persatu. Jom. Ini ialah placenta. Placenta terbentuk daripada tisu ibu dan tisu embrio. Placenta ni ialah tempat pertukaran nutrien. Oksigen, karbon dioksida, bahan kumuh antara darah ibu dan darah fetus. Placenta ni Okey, kemudian kita ada tali pusat. Tali pusat ni ialah satu tiub yang menghubungkan fetus dengan placenta tadi. Baik. Terdapat salur darah dalam tiub ni untuk mengangkut darah daripada dan kepada fetus. Ni menghubungkan ibu dan fetus lah. Dari placenta tu ke tali pusat ni. Okey, nampak di tali pusat ni lah adanya tiub untuk mengangkut darah. Baik. Okey. Kemudian kita ada dinding uterus ni seperti yang dah awal semua mesti dah tahu ni dinding uterus. Terdiri pada dinding yang berotot, tempat embrio menempel dan berkembang. Embrio ni mesti pada dinding uterus. Sekiranya penempelan ni berlaku di tempat lain, bahagian lain, tak boleh. Proses kehamilan tu akan mengancam nyawa ibu kemungkinan sebab uterus ni dia ada satu sifat istimewa. Uterus tu bersifat macam kenyal, boleh membesar. Okey, dan dindingnya berotot. Baik. Kemudian kita ada amnion. Amnion ni ialah membran yang membentuk pundi dan mengandungi bendale. Fetus ni kita tahu akan membesar. Inilah embrio membesar jadi fetus. Kemudian lahir menjadi bayi. Dan bendale amnion bertindak sebagai cushion yang menyerap gegaran dan mencegah fetus daripada kecederaan. Baik. Nampak? Saya suka tengok ni. Macam cushion. Maksudnya bayi ni berada dalam kandungan ibu dia tu macam dah berbuai-buai. Dalam keadaan selamat ya Cikgu. Kan? Sebab apa? Sekiranya ibunya terjatuh ke, bergerak ke, berlari ke, jadi bayi tu tak mengalami gegaran. Kan kalau gegaran berlaku pada bayi kan bahaya kepada kepala. Jadi sekiranya dengan adanya bendale amnion ni bayi akan selamat. Bayi akan selamat. Baik. Dia rasa macam terbuai-buai. Ada lapisan perlindungan ni Cikgu. Penting, semua bahagian ni adalah sangat penting kepada bayi. Placenta, tengok bahagian-bahagian dia tu. Placenta, tali pusat, dinding uterus ni, bendale amnion. Okey. Ni bahagian-bahagian yang berada bersama bayi selama 40 minggu. Baiklah. Nampak bayi tu pun dah kedudukannya
menghampiri cervix. Cervix. Ni pada hampir 40 minggu Bersedia. bersedia untuk proses kelahiran. Yang mana dinding uterus tu akan mengecut dengan kuat. Baik. Pada masa nak melahirkan bayi, dinding uterus mengecut dengan kuat dan bendali amnion tu amnion akan pecah. Jadi bendali amnion akan keluar bersama keluarnya bayi. Baik. Okey. So ini dia bahagian dalam kandungan. Okey. Macam mana, Nisa? Boleh. Saya rasa saya boleh mengikuti setakat ini. Bagaimana murid-murid di rumah dapat mengikuti dengan baik? Okey, jom kita teruskan. Jom kita tengok, Nisa. Raja di bawah menunjukkan keadaan fetus. Kita panggil fetus dalam uterus. Nisa ada gambar tu tadi. Ya. Okey, Nisa tunjuk je. Labelkan placenta. Baik. Yang mana placenta, Nisa? Placenta yang ini, cikgu? Ya, betul, placenta. Yang Itu placenta. Baik. Inilah lapisan placenta. Yang mana tali pusat? Tali pusat yang ini yang okey. mengangkut darah ya tadi, cikgu. Dia ada darah lah. Baik. Okey. Dan bendali amnion. Bendali amnion pastinya yang berada di dalam kantung ni sekeliling bayi. Ya. Okey, baik. Itu bendali amnion. Bagus, tahniah Betul, Nisa. cikgu. Betul, Ketiga-tiganya. tepat Terima sekali. kasih. 5 bintang, 5 Nisa. bintang lagi 5 untuk saya. bintang. Baik. Okey. Okey, tengok betul kan yang Nisa Betul. sebut tadi? Kita simak. Okey, betul. Okey. Nyatakan sama ada pernyataan berikut benar atau salah. Okey, placenta ialah tempat pertukaran nutrien, oksigen, karbon dioksida dan bahan kumuh antara ibu dan darah fetus. Darah ibu dan darah fetus. Saya yakin jawapan saya ini adalah kenyataan yang benar. Betul. Nanti dulu. Baik. Cikgu ni cepat sangat bocor rahsia. Dinding uterus bertindak sebagai cushion untuk menyerap gegaran dan mencegah fetus dari kecederaan. Betul ke, Nisa? Ini kenyataan salah sebab ini adalah fungsi cecair amnion. Betul, cikgu? Betul, Nisa. Okey, nasib baik. So, salah. Tali pusat ialah tiub yang menghubungkan fetus dengan placenta. Ini adalah kenyataan yang benar. Boleh Mari kita semak jawapan Nisa. Benar? Benar, salah? Benar. Ya, betul. Semua sekali betul. Dapat bintang lagi, cikgu? Mesti 5 bintang. 5 bintang lagi. Saya rasa dah berbintang-bintang di langit, cikgu saya dapat ni. Didik TV KPM